Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini pada student accounting cikgu ya. Hari ini kita sambung modul 7 penyata kewangan milikan tunggal tanpa pelarasan, dan hari ini cikgu akan ajar pula penyata kedudukan kewangan. Sebelum ni kita dah belajar akaun perdagangan dan akaun untung rugi, dan hari ini kita akan belajar pula bagaimana nak menyediakan penyata kedudukan kewangan. Barulah lengkap penyata kewangan kita ya, dengan menyediakan akaun perdagangan dan untung rugi serta penyata kedudukan kewangan. Ingat ya pelajar ya, penyata kewangan ya terdiri daripada akaun perdagangan dan untung rugi serta penyata kedudukan kewangan. Okey. Baik. Ini adalah kitaran perakaunan ya. Kita masih lagi berada ya, sebelum ni kita dah belajar imbangan duga dan sekarang kita belajar penyata kewangan, bagaimana nak menyediakan penyata kewangan ya. Dan lepas ni baru kita akan belajar pelarasan. Jadi pelajar dah tahu dah format penyata kewangan ya. Okey, penyata kedudukan kewangan ya. Hari ni kita akan belajar penyata kedudukan kewangan. Baik, penyata kedudukan kewangan merupakan penyata yang menunjukkan kedudukan kewangan sesebuah perniagaan. Nama pun penyata kedudukan kewangan. Jadi dia menunjukkan kedudukan kewangan perniagaan kita. Okey, penyata kedudukan kewangan ni disediakan pada akhir tempoh perakaunan selepas akaun perdagangan dan akaun untung rugi disediakan. Bermakna bila kita dah dapat ya, berapakah untung bersih ataupun rugi bersih, barulah kita boleh sediakan penyata kedudukan kewangan. Baik, dalam penyata kedudukan kewangan, aset disenaraikan mengikut tingkat kecairan. Ingat ya, apa dia tingkat kecairan dan dia akan terangkan. Okey. Aset bukan semasa yang sukar ditukarkan ke bentuk tunai disenaraikan dahulu dan diikuti dengan aset semasa yang lebih mudah ditukarkan ke bentuk tunai. Bermaknanya lebih mudah tukar ke bentuk tunai ni bermakna kita boleh jual aset berkenaan dalam kadar yang cepat. Ya, kita jual, kita dapat duit. Itu maksud dia ya. Jadi kalau aset bukan semasa ni, contohnya seperti kenderaan, dia ambil masa untuk kita jual. Jadi oleh sebab itu, aset semasa ni dianggap aset yang sukar ditukarkan ke bentuk tunai. Okey, begitu juga dengan liability, tanggungan ya. Liability, aset ialah harta, liability ialah tanggungan. Liability bukan semasa, iaitu liability yang memerlukan jangka masa yang panjang untuk diselesaikan dan akan disenaraikan dahulu, diikuti dengan liability semasa, iaitu liability yang perlu diselesaikan dalam jangka pendek. Liability bukan semasa ni kita perlu bayar ya hutang-hutang kita dalam jangka masa yang panjang. Contohnya seperti pinjaman, kita bayar dia melebihi tempoh setahun, mungkin 4 tahun, 5 tahun, 9 tahun ataupun 10 tahun. Tetapi liability semasa ni kita perlu selesaikan hutang kita dalam jangka masa yang pendek, iaitu dalam tempoh setahun. Okey. Baik, tujuan penyata kedudukan kewangan disediakan adalah untuk menunjukkan kedudukan kewangan perniagaan pada satu tarikh tertentu. Ya. Okey, tujuan dia ya untuk menunjukkan kedudukan kewangan kita ya untuk satu tarikh tertentu. Ya, bermakna setiap tahunlah kita kena tunjukkan kedudukan kewangan kita. Untuk menunjukkan kecairan kewangan perniagaan dari segi membayar hutang jangka pendek ditunjukkan oleh modal kerja. Penting ya. Ni modal kerja. Ya, kalau modal kerja tu tinggi ya, bermakna duit untuk membayar hutang adalah mencukupi. Kalau modal kerja kita sedikit, jadi pihak-pihak luaran dia akan lihat, oh modal kerjanya kecil ya. Jadi kalau kita nak beri dia hutang susah. Okey. Jadi penting ya. Okey.
untuk menunjukkan kecairan kewangan. Ya, jadi kita kena rujuk pada modal kerja. Okey. Untuk menunjukkan jumlah modal yang dilabur oleh pemilik, keuntungan atau kerugian serta ambilan. Ya, ni menunjukkan modal yang dilabur oleh pemilik. Ekuiti pemilik ya, keuntungan, untung bersih ataupun rugi bersih serta ambilan. Daripada penyata kedudukan kewangan, kita boleh lihat modal, keuntungan, kerugian serta ambilan. Okey. Kemudian untuk menunjukkan aset dan liability perniagaan. Ya. Untuk menunjukkan harta dan tanggungan perniagaan. Okey. Penyata kedudukan kewangan disediakan dalam 2 format. Ya, iaitu dari 2 format. Yang pertama, kita boleh sediakan dalam bentuk T, format T. Dan yang kedua, kita sediakan dalam format penyata. Okey. Penyata kedudukan kewangan format T tidak menunjukkan modal kerja. Ingat tadi cikgu terangkan modal kerja ni ialah menunjukkan kecairan kewangan kita. Ya, tetapi dalam penyata kedudukan kewangan format penyata, modal kerja dapat ditunjukkan. Jadi mana lebih? Bagi kita pelajar-pelajar yang baru belajar asas perakaunan, dia sesuai menyediakan penyata kedudukan format T. Tetapi bagi pelajar student accounting cikgu ni, dia dah mula mahir berkenaan dengan akaun, dia lebih sesuai menyediakan format penyata. Tapi tak apa kita akan belajar kedua-duanya kerana format penyata ni dia menunjukkan modal kerja. Format T dia tak tunjukkan. Okey, kita lihat. Ni dia format bentuk T. Bentuk T, huruf T mesti tahu huruf T Okey, dia susun mengikut kecairan. Okey, nampak? Aset bukan semasa dulu, baru dia letak aset semasa. Aset bukan semasa pun, dia letak premis dahulu. Premis ni ialah bangunan tempat perniagaan kita. Dia adalah sukar kita nak tukarkan kepada bentuk tunai berbanding kenderaan. Ya. Kemudian, kenderaan pula sukar ditukarkan ke bentuk tunai berbanding mesin dan jentera. Begitulah seterusnya. Dia susun mengikut kesukaran kita menukar dalam bentuk tunai. Okey, di sebelah sini pula dia susun equity pemilik. Ini tadi dia akan tunjukkan modal, untung ataupun rugi dan juga ambilan. Kemudian ada modal akhir. Dan dia susun liability bukan semasa dan juga liability semasa. Dan kedua-dua jumlah di sini dan juga di sini mesti sama. Barulah dianggap penyata kedudukan kewangan kita seimbang. Okey, dekat sini apa yang dia tak tunjuk? Dia tidak tunjukkan modal kerja. Okey, kita lihat bentuk penyata. Ini dia bentuk penyata. Okey, cikgu lebih suka pelajar accounting cikgu nanti menyediakan penyata kedudukan kewangan bentuk penyata. Dia susun sama juga. Aset bukan semasa dahulu. Ni semua dijumlahkan di sini. Kemudian aset semasa. Dijumlahkan di sini. Ni jumlah aset semasa Kemudian dia jumlahkan liability semasa. Okey, jadi jumlah aset semasa dia tolak dengan jumlah liability semasa, dia akan dapat satu jumlah di sini. Ini kita panggil modal kerja. Okey, jadi pihak pelabur dia akan lihat di sini. Kalau modal kerja kita tinggi, bermakna kita mempunyai kecairan yang cukup untuk membayar hutang. Okey, jadi modal kerja kita tambah dengan aset bukan semasa, kita akan dapat jumlah harta kita. Okey, dibiayai oleh, ni dia. Okey, modal tambah untung bersih. Kalau rugi bersih, kena tolak.
Okey, modal tambah dengan untung bersih dapat jumlah ya, modal bersih. Okey, tolak dengan ambilan dan kita dapat modal akhir. Kita tambah dengan semua liability bukan semasa, kita dapat jumlah. Ingat ya, jumlah di sini dengan jumlah di sini mesti sama. Kalau sini 1000, sini mesti 1000. Barulah dianggap penyata kedudukan kewangan kita seimbang. Okey. Kita bergerak. Latihan 1. Butir manakah yang tidak terdapat dalam penyata kedudukan kewangan bentuk T? Apa tadi yang tak ada? Ya, modal kerja. Latihan 2. Antara yang berikut, item manakah yang direkodkan dalam penyata kedudukan kewangan? Item mana rekod dalam penyata kedudukan kewangan? Okey, bank, insurans, akaun belum terima dan angkutan masuk. Okey, insurans dengan angkutan masuk, dia masuk dalam akaun perdagangan dan akaun untung rugi. Bank dengan akaun belum terima, dia akan masuk dalam penyata kedudukan kewangan. Jadi jawapannya ialah B. Okey, latihan 3. Petikan penyata kedudukan kewangan yang berikut diambil daripada buku Saman Enterprise. Aset bukan semasa, ada jumlah. Aset semasa, okey ni dia. Dan liability semasa. Berapakah modal kerja perniagaan tersebut? Ingat ya, nak cari modal kerja, jumlah aset semasa tolak dengan jumlah liability semasa. Jadi kita kira dulu. Ya, aset semasa. Sorry ya, aset bukan semasa pula. Ya, aset semasa. Jadi kita kira semua ni, kita dapat 6,960 aset semasa. Kemudian kita kira pula liability semasa. Kita dapat 3,840. Okey, jadi nak cari modal kerja 6,960 tolak dengan 3,840, kita akan dapat 3,120 dan ini adalah modal kerja. Okey, soalnya latihan 4. Petikan penyata kedudukan kewangan yang berikut diambil daripada buku Syarikat Zamani. Aset bukan semasa, aset semasa, liability semasa. Okey, dia dah kira dah. Aset semasa 9,440. Liability semasa 5,560. Jumlah ini apa dia? Jumlah ini ialah aset semasa tolak liability semasa. X ialah modal kerja. Jadi, cikgu harap pelajar boleh tahu format penyata kedudukan ada dua, iaitu bentuk T dan bentuk penyata, di mana bentuk penyata dia memaparkan modal kerja. Sekian, terima kasih.